Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita pendidikan Al-Quran Sunnah kita 4 buah tajuk akhlak yang mulia. Okey. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini tentang akhlak mulia kan. Jadi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menjaga atau menyayangi isteri-isterinya, dan kita akan tengoklah apakah sunnah yang sebaiknya. Kita tengok kat sini perkahwinan, bagaimana kita nak lihat sebuah keluarga yang bahagia, macam kata macam ni kan. Situ nak comel-comel tu kan. Keluarga yang bahagia dan sebagainya, membaca Quran yang bagaimana. Jadi kita akan tengok bagaimana Rasulullah SAW melayani isteri-isteri baginda SAW. Okey, sebelum kita mula ni, okey, siapa yang di sini dia tak nak kahwin? Siapa tak nak kahwin, dia kamera dia tutup. Siapa nak kahwin, kamera dia buka. Tu. Jadi siapa tak nak kahwin tu maksudnya dia tak nak buka kamera lah. Jadi kita nampak lah maksudnya dia ni tak nak kahwin lah. Okay. Okay, siapa yang dekat sini dia nak kahwin, lelaki lah. Lelaki siapa nak kahwin lebih daripada satu, dia kena angkat tangan. Raise your hand. Irfa' yad. Siapa nak kahwin lebih daripada satu, angkat tangan. Mana lagi? Dua. Oh, dua, tiga. Okey. Okey, kita tanya banat pula. Di sini makna banat yang ada sudi berpoligami. Ya, angkat tangan. Banat. Ada tak yang sudi poligami? Oh, tak ada. Tak ada yang sudi . Okey. Tak ada masalah. Kita akan belajar lah hari ni kan. Bagaimana kita nak melihat keadaan tertentu kan. Sunnah Rasulullah SAW dan sebagainya. Okey, kita akan tengok. Okey. Siapa nak baca ni hadis ni? Saya, Ustaz. Okey. Hadis akhlak yang mulia. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا رواه الترمذي. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah mereka yang paling baik akhlaknya kepada isteri-isteri mereka. Riwayat Tirmizi. Okey, terima kasih Aminah. Jadi kita akan tengok ke sini bagaimanakah akhlak yang mulia. Jadi kalau kita faham Nabi Muhammad SAW diutuskan, Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita tengok dalam agama ni kita ada syariat. Kita ada syariat. Kita ada ni syariat. Kita ada undang-undang tapi kita lupa dalam kehidupan kita ada akhlak. Betul. Akhlak ni satu perkara yang paling penting. Kerana dia mencerminkan syariat itu sendiri. Kita boleh lihat Islam tu tertegak dengan undang-undangnya. Tapi kalau akhlak tu tidak ada,
maka syariat tu tidak akan dapat berdiri dengan kukuh. Jadi akhlak ni pentinglah dalam kehidupan ni. Maka kita tengok akhlak yang pertama Nabi sebut akmalul mu'minin. Iman yang paling baik, yang paling sempurna. Maksudnya orang yang beriman ni dia bukan hanya beriman kepada rukun iman. Bukan hanya aku dah beriman kepada Allah Ta'ala rukun iman. Aku dah beriman kepada malaikat. Aku dah beriman kepada Rasul. Bukan itu sahaja. Itu kepercayaan dalam hati. Tetapi ada satu sisi yang paling penting, iaitu Nabi sebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi kata kan, iaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita tengoklah orang paling baik akhlak tu bagaimana. Kita tak faham begitu. Maksudnya ada orang tu contohnya dia ni suka sedekah. Maka itu pun dah kira baik. Tapi Nabi kata ada yang paling baik. Mungkin kalau dia sedekah dengan penuh ikhlas. Dia sedekah tu tanpa mengharapkan balasan. Gitu. Itu maksudnya keimanan lah. Kan? Kita belajar sungguh-sungguh. Maka itu adalah keimanan lah. Kita ada belajar kan. Macam kata kita ada 23 belajar. Semua ni baik ni. 23 ni pelajar kita best 6, 7 ni. Semua baik. Tapi dalam semua baik tu siapa yang the best? Itu. Yang the best ni lah yang boleh buat jadi calon isteri. Gitu. Yang the best ni lah boleh buat calon suami. Itu yang sepatutnya. Jadi kita tengok itu yang sebaiknya. Maksudnya belajarlah. Kalau tengok budak ni main, dia banyak kelas pun tak masuk. Orang macam ni nak tak boleh jadi suami lah. Maksudnya dia belum boleh kahwin lagi. Tengok banat ni ada macam celik je ni. Orang ni jangan dah, belum lagi ya. Dia pakai lah kalau lelaki tu pakai smart, pakai coat. Pakai coat tu. Tapi kelas minggu sekali tak masuk. Jangan dekat lah orang macam tu. Pakai jubah, pakai serban kan. Tapi kerja tak hantar. Jangan dekat lah. Orang lelaki je tu jangan dekat lah. Macam tu lah kalau perempuan kan. Kalau banat tu wangi. Satu batu tu kalau duduk kat kafe tu, kalau saya kat security tu bau dah. Tapi kerja tak hantar. Jangan dekat lah. Jadi nak tengok akhlak ni yang terbaik tu macam mana. Akhlak tu bukan hanya penampilan cakap ya ustaz kan. Itu cakap lemah lembut tu salah satu. Banyak akhlak tu banyak kan, banyak baik. Okey, tengok kat sini perbahasan dia. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Kan dia kata. Yang paling baik tu, yang paling baik tu, antara semua yang baik tu, Nabi kata yang sebenarnya kalau dia dah kahwin, iaitu dia yang paling baik dengan isteri dia. Macam itulah. Dengan isteri-isteri dia. Kan itu ramai lah. Maksudnya ini paling baik dengan isteri dia. Maksudnya lah, kalau dia baik dengan isteri dia, maksudnya itulah akhlak yang mulia kan. Kalau isteri dia penat kan, dia tolong bawa kereta macam kata kan. Kalau isteri dia penat, dia tolong masak ke macam kata. Macam tu. Itulah maksud dia. Dia paling yang baik. Kita nak tengok kemampuan tu bagaimanalah kan. Dia tak langgar. Kita pun tak apalah, kita tolong angkat baju macam kata macam tu kan. Itu maksudnya akhlak yang mulia. Tapi nak tengok kat sini antara 23 orang tu, kalau dia dah kahwin ni, tengok pula dia dengan hubungan dengan isteri dia. Kadang-kadang kita tengok ada orang dalam rumah tangga kan, dia dengan isteri dia pukul isteri dia. Dia pukul isteri, tengok dalam surat khabar kan, pukul isteri dia macam tu kan, pukul isteri. Kadang-kadang sekarang terbalik lah, isteri pukul suami pun dia. Terbalik lah sekarang. Suami pukul isteri kan. Lepas tu kalau dengan isteri, dia pergi tak bagi duit makan, duit tak bagi. Tapi kalau kawan-kawan nak ajak makan, dia belanja macam tu kan. Macam tu. Maksudnya itu tak baik tu. Jadi kena tengok kasih sayang tu, kita nak tengok antara yang paling baik semua tu, dia tengok pada akhlaknya kepada isteri mereka. Tengok Nabi Muhammad SAW, bila dia jaga dengan isteri dia macam mana. Kita tak mampu lah nak jadi seperti Nabi. Macam tu kan. Banat pun janganlah sebut saya nak kahwin lelaki seperti Nabi.
Tapi dia sendiri pun tak seperti Khadijah. Macam mana lah. Jadi kena tengok benda tu. Kena timbang tara lah dengan jalan yang terbaik. Jadi kena ikut sebaik-baiknya lah. Kita nak belajar lah apa yang perlu kita buat. Okey? Okay, bersabar baca lagi. Intisari hadis. Saya Ustaz. Ya. Intisari hadis. Orang yang berbuat baik kepada keluarganya dianggap sebagai sebaik-baik manusia kerana keluarga mereka yang lebih berhak mendapat layanan yang baik berbanding orang lain. Berbuat baik kepada ahli keluarga bermaksud bermanis muka, berakhlak mulia dan bergaul sopan dengan mereka. Seorang lelaki yang berbuat baik terhadap isteri dan keluarganya adalah sebaik-baik manusia, tetapi jika sebaliknya maka dia termasuk dalam golongan yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Okey, terima kasih. Jadi kita nak faham pula kat sini samalah seperti mana saya turun tu. Seperti yang saya terang tu. Maksud isteri kat sini konteksnya bukanlah semata-mata isteri. Kalau di situ maksudnya keluarga lah. Keluarga. Kat sini. Keluarga. Bagaimana dia jaga anak dia. Bagaimana dia jaga mak bapak dia. Bagaimana dia jaga adik-beradik dia. Itulah manusia yang sebaik-baiknya. Kalau dia belum kahwin misal kata, bagaimana dia layan mak ayah dia. Bagaimana dia hormat abang dia. Bagaimana dia hormat adik dia. Itu konteks keluarga. Kadang-kadang kita tengok dengan adik-beradik berkira. Tapi kawan nak ajak jom minum teh, belanja kawan. Kalau abang nak minta RM1 belanja teh, abang lah belanja. Macam tu. Kalau dengan mak ayah tu berkira, mak makan sikit ni, saya makan sikit ni. Kalau kawan tu, utamakan kawan. Nabi mengajar dekat di sini, utamakan keluarga. Utamakan keluarga. Bagaimana kita jaga hubungan keluarga, maka keluarga tu lebih baik. Kerana dalam kehidupan ni, keluarga tu adalah yang akan menolong kita. Kita susah nanti, keluarga yang akan tolong. Kita perik, keluarga yang akan tolong. Kan, contohlah kita tengok ada banyak-banyak kes kan. Ada masuk penjara, siapa yang kita tengok? Keluarga yang kita tengok. Macam tu. Anak dia sakit, mak yang tengok. Macam tu. Anak dia tak dapat kerja, mak ayah dia yang sara. Jadi ingat pengorbanan mak ayah ni sangat besar. Jadi kita tengok bagaimana kita nak layan tu, utamakan keluarga dulu. Utamakan keluarga. Sebab tu Allah sebut innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kan utamakan qurba, orang kerabat. Bukan orang utama dulu, utamakan kaum kerabat. Sebab tu Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Itu maksud dia. Kita kena jaga keluarga kita. Macam mana cara? Banyak cara lah. Bermanis muka pun boleh. Ya, ini kan kita tengok zaman sekarang. Kita tengok zaman sekarang macam mana? Sebab harta je gaduh. Macam kita baca wasiat, pusaka, gaduh, adik-beradik. Putus saudara. Tengok cerita Perang Biliam. Putus saudara. Tengok. Sebab harta, sebab perkara kecil, mak lebihkan abang, mak lebihkan kakak, adik pun rasa macam tegur hati. Kenapa gitu? Biarlah. Kita pun janganlah cakap-cakap banyak. Kita sabarlah, kita buat yang terbaik. Kita layanlah mak ayah kita. Mungkin ada kalangan kita ni ada yang rasa tak kena yang mak ayah dia. Tak apalah. Tapi yang penting kita ni wabil walidaini ihsana. Kita kena buat baik kepada ibu bapa kita. Kalaulah dulu kan, kalau sekarang ada yang pengalaman dengan mak ayah dia tak berapa baik, kita lupakan benda tu. Lupakan. Kita kena ingat tanpa mak ayah ni kita tak lahir. Macam tu. Jadi kita kena jaga mak ayah kita. Jaga adik-beradik kita kan. Kita tolonglah mak ayah kita ni. Kalau kalau konteks sekarang ni kamu kena belajar sungguh-sungguh lah. Nak bagi mak ayah tu dapatlah rasa seronoknya anak. Belajar. Ustaz macam mana si fulan tu Ustaz? Itu bagus belajar. Solat penuh. Ini kalau jumpa dengan saya, Ustaz macam mana? Cik, soronglah nasihat anak pakcik, belajar yang rajin. Ni kena macam tu pula. Dia pun tak sedap. Kita nak dengar benda yang baik-baik je. Tu bilik, ya Allah pakcik, saya tak tahulah. Kali pesan dah pakcik. Makan tak ambil-ambil, makan tak buang. Pakcik bayar yuran ni, tak nak makan. Saya pun tak tahu nak kata apa. Nak. Tu berakhlak mulia, macam-macam cara lah. Bergaul sopan dengan mereka kan. Adik-beradik macam tu lah. Adik-beradik, keluarga, kalau dah kahwin, utamakan isteri tu. Utamakan suami tu.
Ini kita tengok kadang-kadang dalam TV kan, makeup punya tebal-tebal tu. Tebal-tebal. Lawa lipstick tebal tu contohlah. Kan? Kalau perfume push, habis satu rumah. Sampai jiran bau. Nak keluar lah. Tapi balik rumah sebulan 2 hari tak mandi. Macam tu. Jadi kena tengok hubungan tu kat mana kita perlu utamakan. Okey? Dalam hal ni tengok apa pengajaran kita ambil ni. Kalau orang baik kepada keluarga dia, pada isteri dia, maka dapat ganjaran lah. Kalau tak sebaliknya, dimurkai oleh Allah SWT. Kenapa? Sebab dia tak menjaga amanahnya. Nanti pelajar-pelajar akan belajar. Dan setiap daripada kita ni, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita memimpin. Dalam mafhum lain, bapa tu memimpin keluarganya. Si isteri menjaga harta dan zuriatnya. Tengok. Panjang lah benda ni. Kalau kamu nak kahwin ni bukan senang-senang je. Comel lah, handsome lah. Bukan begitu je. Tanggungjawab tu besar. Maka kalau tak jaga tanggungjawab tu, mestilah dapat kemurkaan. Sebab kita dah memikul tanggungjawab, maka kita kena patuhi yang sebaiknya. Boleh? Ada soalan lah? Kalau tak ada, baca. Okay, siapa nak baca? Okay, terus. Maksud orang yang sempurna iman. Iman yang sempurna akan menghasilkan akhlak mulia yang merupakan sebaik-baik perhiasan. Orang yang beriman memiliki akhlak yang mulia, mempunyai hati yang suci dan peribadi yang terpuji. Justru orang yang sempurna imannya dapat membersihkan diri daripada akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang negatif. Iman dan akhlak merupakan asas yang penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Akhlak yang mulia tidak akan wujud tanpa iman dan begitu juga sebaliknya. Akhlak mulia dibentuk melalui keimanan yang menetap dalam diri individu dan juga pengaruh masyarakat sekeliling. Hubungan antara individu dan masyarakat dapat memupuk budi pekerti yang baik seperti jujur, bersopan santun dan bertoleransi. Sekiranya nilai tersebut diamalkan, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang aman, damai dan harmoni. Okey, terima kasih. Jadi kita nak faham ni, orang yang sempurna iman tu, maksud dia berakhlak yang mulia. Kalau dia beriman, tapi dia tak berakhlak ni, maksudnya iman dia tak sempurna lagi. Ini para pelajar, kita nak tengok bagaimana kita, jangan tengok orang lain lah. Kita tengok dari kita ni. Kita ni ada akhlak mulia ke tak ada? Saya terang saja, akhlak ni bukan fizikal lah. Kita pakai bersih-bersih, itu salah satu. Kita jalan tunduk tu kan. Tapi dalam rumah, na'udzubillah. Jadi akhlak yang mulia tu bagaimana? Cara dia. Itu kita nak faham begitu. Bukan hanya kita nak nampak pada zahirnya dia tu nampak macam bagus. Dahi dia hitam legam macam tu kan. Tapi dekat rumah pukul isteri dia. Macam tu kan. Anak-anak dia tampar terus kan. Bukan begitu lah. Sebab itu kita nak tengok orang yang cukup sempurna iman ni akhlaknya mulia. Dan bila akhlaknya mulia, pastinya dia adalah orang yang sempurnanya iman. Sebab tu dia saling berkait. Sempurna iman, akmalul mu'minin. Nabi sebut akmal. Bukan biasa-biasa je. Akmal, yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Nak jadi iman sempurna ni bukan senang lah. Kita memang kata kita orang beriman. Tapi nak paling sempurna. Macam kita nak dapat A. Nak dapat SPM A. Nak dapat B lah. Nak dapat C lah. Ada ke orang cerita nak dapat G? Tak ada. Mesti nak dapat yang paling A. Yang paling tinggi. Semua cerita dia. Jadi mana ada orang nak dapat iman yang paling hodoh? Dah tak ada iman. Akhlak pun teruk. Jadi kena tengok begitulah. Kadang-kadang para pelajar kan. Kita tengok mungkin di sini ada orang nampak sebahagian. Tengok barat. Tak semua. Ada yang sisi baik yang kita tengok. Bagaimana barat menitipkan perkara-perkara yang baik kan. Kalau kita tanya yang kawan kita lah, siapa-siapa yang dekat foreigner misalnya kata, kita tengok mereka menjaga kebersihan. Ya Allah, bersih gila.
Kalau kamu pergi tengok dekat video Jepun, kan? Sekolah Jepun, sekolah dia, punya dah bersih. Itu. Kalau tengok dekat barat-barat. Tapi kalau pergi kat negara Arab, pergi Mesir lah. Pergi Mesir, kamu nak buka mata, orang buang air kecil tepi jalan dia. Tepi dinding ke. Tengok. Itu beza je. Ingat, Islam bukan hanya pada IC. Iman bukan hanya pada luaran. Sebab tu adanya akhlak ni. Akhlak ni dia merangkumi kedua ni. Tu orang Cina, orang India, bukan Islam kata, kotornya umat Islam ni. Macam tu. Orang cuba nak, bukan sebab agama bersih. Agama kita ajar benda bersih. Kita je yang tak buat benda tu jadi benda yang baik. Kita yang mencerminkan, menunjukkan kita ni akhlak yang tidak baik. Macam tu lah. Kita pergi makan luar-luar, naik kereta buang sampah. Buang dalam kereta. Apa gitu. Tak patut lah. Kadang-kadang tengok orang pula isap okok apa semua. Nak balik isap okok. Campak potong okok dalam kereta. Jangan begitulah. Jadi kita tengok bagaimana akhlak tu yang sempurna. Namun kita nak faham kat sini, bukan itulah secara umum lah. Tapi dalam konteks keluarga, kita akan tengok bagaimana dalam konteks keluarga tu. Bila kita mula daripada individu, daripada diri kita ni, taklah banyak. Sikit-sikit pun okey lah. Macam tu kan. Taklah banyak. Sikit-sikit tu okey lah. Antaranya jujur, tu kan. Bersopan santun. Toleransi tu maksudnya, toleransi ni kita mudah bicara lah. Boleh sembang lah. Maksudnya toleransi. Okey. Nanti kita akan tengok apa yang kita akan tengok bagaimanakah cara berbuat baik ataupun kesan berbuat baik